Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Semoga semua sihat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini suka untuk saya berkongsi mengenai hikmah COVID-19 pada waktu PKP ataupun MCO, Perintah Kawalan Pergerakan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita revise dan kita rewind balik kehidupan kita 5 tahun sebelum ini. Kenapa? Untuk kita muhasabah balik, cuba kita lihat bagaimanakah graf kehidupan kita pada tahun 2015 hingga 2020. Bagaimana? Di sini saya suka untuk saya tunjukkan. Ini graf saya. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cubalah buat bagaimana tengok daripada 2015 hinggalah 2020. Baik. Okey. Kenapa kita perlu ada graf kehidupan? Yang pertama, dengan ada graf kehidupan ini kita dapat membetulkan, melakukan alignment di dalam kehidupan kita. Sekiranya ada kesilapan mungkin dalam pergaulan kita, hubungan kita sesama manusia, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita sebut dalam bahasa Arabnya hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi dua perkara ini sangat penting dalam kita nak mengurus kehidupan kita, bukan sahaja di dunia ini, tetapi untuk kita kekal di akhirat nanti. Okey, baik. Untuk kita nak membina kehidupan kita selepas daripada proses PKP ataupun MCO ini, kita perlulah melihat hikmah yang terdapat dalam keadaan COVID-19 ini, dalam perintah kawalan pergerakan. Baik, yang pertama yang saya boleh lihat adalah kita perlu syukur dahulu. Pertama sekali, syukur kenapa? Syukur Allah SWT kurniakan kepada kita, kita masih berada di rumah, kita masih sihat, anak beranak ataupun suami isteri, adik-beradik, ibu ayah masih sihat, masih boleh makan sekali. Jadi yang ini yang perlu kita syukuri, yang berada di depan mata kita, bukan yang tak ada. Sebab tu Allah SWT disebut di dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, sekiranya kamu ingat kepadaku, adhkurukum, nescaya aku akan ingat kepadamu. Washkurli, dan bersyukurlah kamu, dan nescaya dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Begitu juga Allah SWT sebut, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kamu daripada perkara-perkara yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah SWT jika benar-benar kamu menyembahku. Jadi di sini pertama sekali kita hendaklah merasa syukur dengan kehidupan kita. Kita self acceptance, kita bersyukur dengan diri kita, dengan nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat setempat kita. Yang kedua yang perlu kita lihat, hikmah yang kedua adalah kita perlu betulkan sudut pandang mengenai takut virus lebih daripada takut Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berkaitan dengan ketauhidan ataupun keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, suka di sini untuk saya sebutkan di mana Abu Ubaidah Al-Jarrah ada menyatakan ketika mana Sayyidina Umar dilaporkan tentang penyakit taun yang berlaku di berhampiran dengan Jordan. Pada ketika itu Sayyidina Umar tidak masuk ke negara tersebut, dan telah berkata Abu Ubaidah Al-Jarrah, atafirru min qada'illah, adakah kamu lari daripada qada Allah, iaitu untuk masuk ke negara tersebut? Maka jawab, Allah SWT telah mengilhamkan kepada Sayyidina Umar dengan satu jawapan yang sangat tuntas. Apa dia? Afirru min qada'illah ila qadarihi. Aku lari daripada qada Allah kepada qadarnya. Di sini kita boleh melihat bahawasanya adanya usaha
ataupun ikhtiar yang perlu diambil sebagai seorang umat Islam, keyakinan yang kita perlu letakkan, perlu adanya usaha, perlunya ada hukum sebab, dan juga tanpa kita menafikan musabbib. Musabbib ni iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan sebab tersebut. Maka keyakinan hakikatnya kepada musabbib. Jadi sebab itu adalah untuk kita mengambilnya sebagai sebab, ataupun kita sebut sebagai sunnatullah. Baik. Nabi juga mengajar kita untuk berobat. Nabi berkata, tadawaw, maka berobatlah kamu, carilah penawar, berikhtiarlah, berusahalah kepada untuk mencari, untuk menyembuhkan penyakit kamu. Memang pada hakikatnya Allah SWT memberikan segala-galanya, tapi kita perlu ingat, perlu adanya usaha, perlu adanya ikhtiar. Selepas itulah segalanya kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang ketiga, hikmah yang boleh saya berkongsi bersama dengan tuan-tuan dan puan adalah betapa pentingnya untuk kita bersederhana bila kita berbelanja, dan sangat penting untuk kita ada simpanan kecemasan. Ini saya masih ingat sebelum kita dalam tempoh WKH yang work from home ini, Cik Saizam ada sebut mungkin pada waktu ini kita perlu ada duit cash yang banyak. Kita perlu ada satu nilai untuk kita berada dalam tempoh ini dalam keadaan yang untuk survival kita. Jadi bila kita lihat, bila kerajaan telah mengumumkan pakej ransangan ekonomi, kita lihat ada juga beberapa kelompok yang bersuara yang kurang berpuas hati dan menginginkan satu insentif kepada golongan tertentu. Jadi di sini kita lihat perlunya kita apabila berbelanja, hendaklah kita bersederhana, dan kita perlu ada kecemasan, simpanan kecemasan tersebut. Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku selepas ini. Sebab tu dalam keadaan yang disebutkan oleh Perdana Menteri kita, unprecedented, yang tak tentu berlaku ni, sebab itulah kita perlu adanya simpanan kecemasan. Baik, yang keempat adalah hikmah daripada berlakunya COVID-19 ini, quality time with family. Kita akan berada bersama keluarga dengan kualiti masa yang sangat-sangat baik. Mungkin sebelum ini kita bekerja, kita keluar pagi, balik malam, keluar pagi, balik petang, kadang-kadang lewat hujung minggu mungkin ada yang bekerja. Jadi pada waktu inilah kita perlu menghargai, appreciate masa-masa yang kita ada dengan keluarga, kerana kita boleh melihat frontliner kita yang berada di baris hadapan, seperti pasukan polis, tentera, anggota kesihatan kita, pegawai-pegawai kesihatan kita yang berjuang bermati-matian untuk kita nak menghalangkan, untuk kita nak memutuskan wabak ini daripada menular kepada seluruh masyarakat. Maka hendaklah kita perlu bersyukur dengan masa yang kita ada dengan keluarga kita, kerana mereka ini terpaksa berada jauh daripada keluarga mereka. Sebab apa? Sebab tanggungjawab itu untuk berkhidmat kepada masyarakat. Okey, baik. Yang seterusnya, yang kelima, iaitu pada waktu inilah kita merasakan betapa bernilainya nyawa dan juga kesihatan kita. Kita boleh lihatlah bila mana berlakunya wabak ini, COVID-19, penyakit ini, pertama dia tak boleh berada dalam keadaan panas. Macam negara kita, satu negara yang antara yang panas jugalah. Jadi wabak itu dia tidak spread sebagaimana negara-negara yang ada 4 musim, yang ada musim sejuk dan sebagainya. Jadi di situ kita boleh melihat, pertamanya kita kena bersyukur negara kita dalam keadaan ini, dan dalam masa yang sama kita menjaga kesihatan kita dengan sentiasa berada di dalam keadaan yang bersih, sentiasa membasuh tangan kalau pergi ke kedai ahli keluarga, wakil untuk membeli barang keperluan, balik tu
terus mandi, terus basuh tangan, supaya apa? Supaya kita nak memutuskan uh, apa ni, wabak COVID-19 ini daripada menular kepada dalam masyarakat kita. Baik, yang seterusnya yang keenam iaitu belajar agama. Okay, dalam tempoh PKP ini kita boleh menilai balik diri kita bila mana kita berada bersama keluarga, apakah yang kita boleh sediakan kepada keluarga kita, apakah tanggungjawab yang sepatutnya sebagai ketua keluarga khususnya, ataupun yang bujang mungkin tanggungjawab dia bersama dengan ibu bapa, bagaimana dia melihat keadaan pengetahuan agamanya, dan juga sejauh mana kesedaran dan sejauh mana kesedarannya berkaitan dengan agama untuk dia bersama-sama dengan ahli keluarga dalam meneruskan keadaan di rumah lah. Sebagai contohnya solat 5 waktu. Adakah kita yang memimpin solat 5 waktu? Kalau kita pimpinnya, alhamdulillah. Dan bagaimanakah kita amalan-amalan kita bersama ahli keluarga? Tuan-tuan dan puan-puan, amalan sunat ni penting lah. Dia umpama kalau kita menjaga kesihatan tu umpama suplemen kepada kita. Makanan kepada badan kita adalah makanan fizikal lah. Dan kita mungkin ada yang makan suplemen untuk menambahkan tenaga, melancarkan peredaran darah. Dan untuk makanan bagi rohani kita adalah sudah tentu makanan dalaman seperti ilmu pengetahuan, zikir kita kepada Allah Subhanahu Taala, muhasabah kita, refleksi diri kita. Perkara-perkara inilah yang akan memberi buah fikir, memberi kesedaran dan juga keyakinan kita akan bertambah sekiranya kita menambah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama lah. Jadi pada waktu inilah tuan-tuan dan puan bolehlah tengok dalam kita punya media sosial, dalam Facebook, ada juga kawan-kawan rakan-rakan kita ada berkongsi kelas mengaji online secara percuma. Dan pada waktu ini juga tuan-tuan bolehlah belik-belik rak-rak buku yang dah lama tak tengok tu, Al-Quran kita khususnya, adakah kita baca setiap hari, mungkin satu hari satu muka, mungkin boleh baca selepas solat dan sebagainya. Jadi pada waktu inilah cubalah kita manfaatkan masa tersebut untuk kita mentalaah buku-buku yang berada di rumah kita dan juga membaca Al-Quran. Sekiranya dah boleh baca lancar, adakah kita mentadabbur ataupun membaca tafsir maksud untuk kita lebih memahami dan menambahkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan perlu ingat, ada kata-kata daripada Ustaz Bahrul, saya mesti ingat, dia kata orang yang tahu belum tentu dia sedar, tetapi orang yang sedar insya-Allah dia akan tahu. Jadi sama-samalah untuk kita renung. Dan terakhir sekali, hikmah yang boleh kita pelajari daripada COVID-19 ini adalah untuk kita membantu orang lain bersatu hati, bersatu padu, iaitu dengan stay at home, stay safe, berada dalam keadaan sihat. Dan juga cara untuk kita senang sekali nak bantu kerajaan kita, nak bantu frontliner kita adalah stay at home itu sahaja. Dan sekiranya ada rezeki yang lebih dari segi kewangan, tuan-tuan dan puan-puan boleh bantu. Tuan-tuan dan puan-puan boleh bantu dengan cara yang paling mudah, iaitu stay at home, stay safe, kita mesti menang. Itu antara hashtag-hashtag yang telah diviralkan seluruh negara kita. Di samping itu juga tuan-tuan juga boleh membantu sekiranya ada kewangan yang lebih, boleh membantu dari segi kewangan dengan memberi keperluan seperti ventilator ataupun keperluan lainlah yang diperlukan oleh hospital kita. Dan selain daripada itu, perkara yang penting adalah stay at home, jaga kesihatan, jaga diri sendiri, jaga ahli keluarga, dan sentiasa mengamalkan gaya hidup yang sihat di rumah.
bersama keluarga yang tersayang. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian daripada saya berkaitan dengan hikmah COVID-19 dengan tempoh PKP ini. Moga ada manfaatnya. Yang baik itu daripada Allah SWT. Sebarang kekurangan itu saya mohon maaf. Sekadar itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.